أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Masya Allah, memang. Wish, kena tepuk lah, Allah gitu. Allah. Akbar. Woi, rasa macam kita kat masjid kau padahal kat studio. Kat Dubai ni, cik. Alhamdulillah. This week episode dia is all about kita Al-Fatihah surah Al-Fatihah. And kita tak payah intro, kita straight dive into it. And pasal dah dapat mood dia sedap So dah alang nak bulan Ramadan Yes, of course. Obviously talking about suratul Fatihah ni memang surah yang kita wajib lah dalam solat kita Satu hari berapa kali kita baca Fatihah? 17 kali. 17 kurang-kurangnya. 17 kali dalam solat fardu kita baca suratul Fatihah. Betul. So yalah, obviously memang kita nak kena perfectkan Fatihah kita tu lah kan. Walaupun Ramadan ni kita sebut puasa lah kan yang main thing, tapi dia juga adalah bulan salat. Maka orang kalau puasa tapi tak salat pun lain macam juga kan. Maka kita nak try and improve the quality of semua worship lah. Especially those which are considered to be obligatory, especially salat lah. Dan salat itu tidak diterima kecuali adanya Fatihah. Dan Fatihah tu kena tip-top lah kan. Betul, Okay, insya-Allah. tu nanti I nak tanya soalan tu. Macam why dalam solat siapa yang utuskan macam Allah SWT atau Nabi? Kenapa kena baca Fatihah? Kenapa first nak kena Fatihah? Alright. Then followed by other things. Okay, tu nanti kita tanya. Tapi obviously this episode kita nak fokuskan kepada macam mana kita nak improvekan Al-Fatihah kita. I mean ni even I myself pun macam kadang kita malu nak tanya, kadang kita nak tertanya-tanya tapi tak dapat jawapan dia, So I think this is the best for you to actually just kupaskan betul-betul. Kita boleh talk about the meaning and the tafsir of Al-Fatihah as well. Okay. Kau nak start dengan baca dulu. Apa Macam as in orang punya silap-silap dalam Fatihah ke, benda-benda macam yang kena silap improve lah. dulu. Boleh? Okay, let's begin with verse 1 lah. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Okay, kita masuk pada bismillahirrahmanirrahim. Okay, you baca dulu sikit nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. So bismillahirrahmanirrahim is the first ayah of surah Al-Fatihah. Kalau kita tengok dalam mushaf pun dalam Quran dia kira number 1 lah Yes. Tapi ada mushaf-mushaf yang tak meletakkan basmalah tu sebagai ayat. Ada juga mushaf-mushaf yang itu berbeza dari sudut mazhab You mean bacaan. so maksud you yang kadang dekat Mekah pun diorang tak baca bismillah kan? Yes. Terus masuk. Okay. Yeah, so some of them that they believe that basmalah is part of Al-Fatihah, and some of them believe that basmalah ni is just opening of every surah. Okay. So bila Al-Fatihah, obviously lah, bila kita cakap Al-Fatihah, 7 ayat dalam surah Fatihah tu termasuklah basmalah tu sendiri. Jadi bismillah ni pun bukan nak kata banyak salah, sebab kita Quran ni obviously kita tahu dia bukan terletak pada perfectnya bacaan tu untuk dapat pahala. Okay. Sebab Nabi pun sebut orang yang dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan susah nak baca Quran ni, dia dapat extra pahala. Betul. Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Tapi at the end of the day kita tengok yang bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Kita niatkan supaya every year Ramadan will be a better year for our Quran. Kita nak perbaiki Al-Quran kita, nak sebut macam mana. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Obviously kita kena baca dengan cara Arab ni bacaan lah. Cara Arab lah. Yalah, So usually kita tengok maybe you pun biasa dengar macam mana bacaan. Bahasa Arab ni dia termasuk dengan one of the main important things lah untuk kita tahu yang dia ada satu aspek yang dipanggil fasahah. Kefasihan kita baca tu. So bismillah, ba, sin, mim ni semua dipanggil, dia masing-masing ada sifat huruf dia. Okay. So sifat huruf pada bismillah yang baris bawah ni tipis. Jadi kita cakap pasal this is the common mistakes lah dalam basmalah. Yang salah ni biasa macam mana Ustaz?
yang salah mungkin kita biasa dengar macam orang baca Bismillah. Oh, okay. Instead of Bismillah, dia jadi Bismillah. So how do you put your kira mulut kita punya gerakan kita? Jadi bila kita cakap baris bawah, dia kalau bahasa Arab ni, bila kita cakap huruf Arab ni, dia sebutan dia macam A, Ba, Ta. Sama juga bila baris bawah jadi I, B, T. Nampak ni mulut dia macam Nampak Dia macam buka. Mulut kita buka. Sorry macam cerita Joker lah. Macam something like that lah. Macam senyum. That's why bila kita tengok kadang-kadang all this imam baca, diorang rasa macam senyum. Macam senyum. Lagi-lagi bila baris bawah. Jadi bila kita the first, bila cakap pasal basmalah, baris bawah tu kita kena tipiskan. Bismillah. Bismillah. Dia lidah dekat. Sin dia bukan sa. Okay. Jadi sin sa lah. Jadi bila dia baris bawah, bis masuk dengan sin yang mati. Okay. Maka di situ ada hamas. Hamas tu maknanya you kena keluarkan sedikit daripada sifat dia. Asal huruf sin is sa. Tapi bila dia mati dia jadi s gitu. Jadi Macam hampir hilang gitu lah. Okay. Bismillah. Sama juga dengan mim, baris bawah kita tipiskan. Allah punya kalimat dalam Al-Quran ni selalunya digalakkan untuk ditebalkan. The word Allah. Macam dalam surah Ali Imran kita tengok Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa Allah. Kenapa para ulama dan even Nabi SAW pun tebalkan dari sudut bacaan tu, nak tunjukkan li ta'zim, nak mengagungkan nama Allah SWT di situ. Sampai ke sebut nama Allah tu nak tunjukkan betapa gahnya. Betapa gahnya nama lafzul jalalah yang dipanggil tu. Jadi bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ra dia punya letak ra ni, dia kena buka mulut kita dan kena langit-langit. Ra. Ar-Rahman. Jadi ra ni tebal. Okay. Kat sini. Atas tebal. Tebal. Jadi bila kita cakap pasal tebal tu, dia obviously memang nak kena a bit of muncung sikit lah. Ar-Rahman. Ha tipis. Jadi kita kena letakkan hak dia tu seakan-akan macam bukan hak yang kita baca Bismillah tu tebal. Keluarkan hak dia. Kalau ikut hukum tajwid orang kata macam hak pedas. Dulu I belajar dia cakap hak pedas dengan hak dada. Yes. Hak pedas. Yalah, hak dada tu macam bass lah. Tak ada orang dia pedas je. Pedas kan. So bahasa Arab nak tunjukkan Al-Quran ni bahasa Arab dan bahasa yang paling indah. Kadang-kadang disebabkan satu huruf tu salah sebut, maka makna dia berubah. Cakap pasal tu, makna dia berubah tu. So what about someone who is still learning? Let's say macam kita tersalah cakap, dan apakah benda tu akan jadi dosa kat kita? You know, macam alamak aku tersalah cakap. Kalau aku bunyikan ha ni dengan ha kan. So dah jadi berbeza makna. Versus someone who says that tak apa kau salah baca, tak apa, pahala kau 2 kali. Dia actually Quran ni semua pahala. Okay. Sebab lain orang lain lidah. Lain orang lain lidah. Dan Allah SWT pun taklah jahat macam gitu. Tak hukum sama macam tu lah. Tidaklah begitu mudah. Sebab baca Quran ni, baca je kita dah dapat pahala dah. Kan? Cuma daripada sudut orang yang mempelajari Al-Quran lebih mendalam. Understand. Hak biasa dengan hak yang kita baca tebal tu boleh menjadi satu fitnah. Okay. Nanti orang cakap kau baca tadi hak tu lain tau. Instead of ha kau baca ha. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang dia dah selalu baca Quran pun bila pak ha tu dia tak boleh sebut. Okay. So itu dikecualikan. Nak ingat dulu kalau belajar tajwid ni kan, dari segi salah tak salah ni, dia ada 2 jenis. Satu dia bagi al-khata'ul jali. Al-khata'ul jali dengan al-khata'ul khafi. So khata'ul jali adalah salah yang memang berubah makna. Khata'ul khafi tu yang tak berubah makna. Tapi again it is going to be dependent on tahu ataupun tak tahu. Betul. Yalah correct. So which means whatever that you are explaining now is mainly for those who yang tengah belajar lah senang cakap. As much as possible try lah. Yang belajar yalah, correct. Sedaya mana yang dia mampu untuk baca sebaik mungkin, the best. Tapi sekiranya dia dalam keadaan susah, try untuk reach that the best yalah, try to improve lah. Yalah, improve, correct. Macam ada example macam kaf. Kaf tahu kan. Macam Kaf kan dia ada qalbun dengan kalbun. Satu hati satu anjing. Jauh babe. Macam anjing kan tu boleh masuk. Satu al-qalb hati. Kalau dia cakap al-qalb is anjing.
So that's why ni benda-benda yang kadang-kadang kita kena perhatikan. Jauh Untuk sih. orang yang tahu faham lah. Yes. Cuma orang yang baru-baru start Quran, kita ahlan wa sahlan. Cuba, dan sebab tu Al-Quran di antara ilmu yang paling digalakkan untuk kita berguru. Sebab kita memang nak kena belajar daripada guru punya bacaan. Kena tengok mulut. Tengok mulut. Tu kira dah detail lah. Betul. Very, Sebab kalau nak cakap, sedangkan Nabi bertalaki dengan Jibril alaihissalam. Nabi tu Allah yang turunkan Al-Quran. Tapi Nabi pun belajar dengan Jibril. So kita yang nak belajar Quran ni, bukan kata tak boleh belajar kat YouTube, boleh. But sekarang banyak cara untuk kita buat. Tapi bila you berguru dia punya the touch of human touch tu very important kat situ. So kita tahu kekurangan you kat mana. adakah tu salah satu hukum? Yang mana? Salah satu hukum belajar Al-Quran that you need to learn from someone rather than from, Dia bukan let's say dosa from YouTube. tak dosa lah. Yes, right. Tapi dia lebih aula, lebih diutamakan untuk you berguru. Satunya sebab you baca Quran ni adalah satu ibadah. So bila you berguru akan lahirnya keberkatan dari situ. Keberkatan daripada you berguru tu akan lahir. So tak mestinya orang yang belajar dari YouTube, belajar daripada soundtrack ke SoundCloud ke mana-mana pun dia tak boleh baca dengan baik. Okay. Tapi dari sudut keberkatan pun memainkan peranan. Okay. So berguru tu menandakan bahawa kita menuntut ilmu. Seperti mana dulu para sahabat menuntut dengan Nabi, Nabi menuntut dengan Jibril. This is the way untuk you belajar Al-Quran. The best way. Yeah. Okay. Unless you dekat tempat yang memang tak boleh nak reach. Tempat Tak you ada memang manusia, tak ada orang tak ada ajar. manusia, Jadi you belajar online, you belajar ni. Ada juga orang yang belajar Quran through YouTube dan sebagainya. You boleh nampak the quality of diorang baca. Understand. Kita boleh nampak the quality. Quran bukan hanya sedap saja. Tapi Quran ni Teknik dia, meliputi teknik dia. ilmu dia macam-macam ilmu. Betul. Ilmu sudut bacaan dia ada tajwid, dia ada fasahah. Lepas tu daripada ilmu makna pula. Kat mana you nak waqaf dan ibtidak. Tu semua termasuk juga dalam bacaan Quran. Wish. Cuma kita balik pada bacaan tadi kan, macam Ar-Rahman Ar-Rahim. So Ar-Rahman, ra bertemu dengan ha. Ra tebal, Ar-Rahman, ha tipis. Kita make sure yang ha tu sifat dia keluar. Ar-Rah, ada orang gitu. Ar-Rahman, nak keluarkan ha dia terkeluar kha pula. So careful kat situ. Dia isu dia kadang-kadang ada orang yang dia terkurang masalah juga bila terlebih kan. Yes. Kalau dia terlebih, maka benda tu jadi kha. So tak sampailah sifat Rahman Ar-Rahim tu. Ar-Rahmanir Rahim. Dengar sedap ke dia baca. Arab lah bunyi dia. Kong suara kau. Tapi dari sudut salah. sebutan salah. Kong. Cuma kita tak nafikan ada orang mungkin dah berpuluh tahun tak belajar. Bila dia nak start, ada kesusahan dalam dia nak menyebutkan. Tapi as long as you belajar, the more you baca, Quran is all about practice. Exactly. It's all about practice, it's all about kesabaran. Ada orang, biasa bila kita belajar Quran ni, kita selalu kena yakin yang Quran ni bukan sekadar mengkhatamkan saja. Understand. Quran ni adalah perjalanan seumur hidup. Biarlah akhir bacaan kita ni kita Betul. akhir I agree. nyawa kita kan. Betul. So kita jangan niat bila kita dah khatam. Contoh bulan Ramadan akan datang ni. Yes. Semua khatam. Jangan gunakan khatam Quran pada bulan Ramadan tu sebagai penutup segala pembacaan. Kau dah baca Quran dah? Aku dah khatam 30 kali. Yes. Macam So khatam tu dia bukan the end of you punya journey with Al-Quran. Banyak lagi you harus. The more you read, tafsir, the more you baca, makna. banyak lagi ilmu you akan dapat. Pahala akan sampai. Correct. So the more you baca, the more pahala you akan dapat. Lagi orang yang hafal Quran. One of the things yang I rasa very important untuk orang nak memperhalusi bacaan Quran ni bila dia hafal. So bila you hafal you akan membaca ayat tu lebih dari 10 kali. Betul. Dan secara tak langsung Compare- you boleh adjust balik Correct. kan apa you salah. Compare you baca Al-Quran sekadar baca. Bila you hafal you akan ulang Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah. So benda tu dah lali dekat lidah kita. Jadi bila tengok kadang-kadang orang baca sebab dia Arab Quran bukan Arab saja. Bahasa lah. Yalah, Bukan untuk orang. lah. I bila duduk kat negeri Arab dulu, terkejut dengan bacaan-bacaan kawan-kawan Arab. Ni sekolah-sekolah biasa kita tengok yang sekolah secondary school Dan Quran ni bukan sekadar orang ni orang Arab orang boleh baca dengan baik tak. Is the more you mendalami Al-Quran, walaupun you Asian ke, walaupun you African ke, bacaan you should be lagi baik daripada mereka. And bila I notice dalam musabaqah yang I banyak lalui, dalam beberapa musabaqah I pergi antarabangsa, the moment bila Southeast Asia punya orang step into that musabaqah, even Arab pun akan takut. Because the Thailand, the Indonesians,
Diorang datang Lagi sana tak ada disiplin, kosong-kosong lagi- lagi hafal disiplin, Quran, taranum, tafsir, Qiraat. qiraat. Semua diorang ada kat tangan. Jadi everything is complete with them. Kau you cakap gini, kiraat, taranum, I rasa macam kau ilmu aku kecil sangat. belum Semua sampai orang akan ke rasa macam itu. Kita try belum lah. sampai ke tahap-tahap tu As semua. long as you treasure Al-Quran. Quran ni ilmu memang tak habis. Tapi setiap hari tu ada new discovery sebab Quran. Betul. Even ulama-ulama pun, even saintis-saintis pun jumpa benda baru. Kita appreciate dan kita bangga as long as kita amalkan Al-Quran tu dengan membaca, dengan mengamalkan apa yang Nabi suruh dan Allah SWT suruh. InsyaAllah kita akan dapat pahala tu. Tapi kalau nak mendalami bacaan, memang nak kena ada guru. Okay. Sebab kita nak tengok dari sudut bacaan, dari sudut sebutan. Sebab nak dapatkan, saya dah 10 tahun Panjang baca. pendeknya. Kan? Yalah. Dari sudut panjang pendek dan sebagainya. Itu semua you kena nampak depan. Macam mana orang Someone nak kena yes. Someone kena show you dah. Yelah. judge you lah. Yalah. Cuma nak cari semangat, nak cari inspirasi. Kita boleh dengar qari-qari, imam-imam, Suraim ke Sudais ke baca. Tu part of the inspiration yang you boleh nak tingkatkan lagi semangat you. Tapi nak mendalami bacaan, you kena ada berguru. Right. Baik. Ayat kedua. Okay, ayat kedua. Kita pergi tadi, Bismillahirrahmanirrahim dah habis. Lepas tu kita pergi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, try babe. Baik, try babe. Try sikit baik. Alhamdulillah. Wabidi sikit apa? Boleh robo tau building ni. Malaikat turun ni. Try dah. Alhamdulillah. Try. Alhamdulillah. 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 Okay. Actually, dari sudut you baca tadi tu, dah perfect dah. Oh. Serius lah. Dah perfect dah, Masya Allah. Sebab ha dah keluar, dia semua kan. Cuma, I nak tunjukkan, bezanya bila you baca, you tahu mana you nak tebal dengan nak tipis. Dengan you baca je. Betul. So bila I sebut tentang ilmu ni kan, bila kita baca al-ha, you tahu yang ha tu terletak dekat mana? Al-ha, hamdu. Lepas tu dal tu dia baris depan. Dhamma, you munculkan mulut you. Alhamdu. Alhamdu. Ni buat mulut you munculkan alhamdu lillahi. Jadi you tahu mana tipis, mana tebal. Itu yang dinamakan sebagai satu ilmu. Jadi you tahu mana yang tebal, mana tipis. Bila aku baca aku tahu ha kena pedas. So, macam kadang kita nampak setengah-setengah orang baca yalah mulut kita nampak macam obvious lah. Macam you tadi macam pergerakan you minimal tapi you dapat bunyikan Precise. Precise. Lepas tu dia berbalik kepada orang tu punya lidah juga. Waktu kita train, that's why I cakap bila you train sendiri, waktu my own training, I akan buat macam gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan detail. Kan? Kita akan detail. Try sikit boleh? Alhamdulillah. Boleh. Rasa macam kelakar. Habiskanlah. Tak apa. Boleh. Boleh, masya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma ha you tu yang second tu Tebalkan sikit. kasih tebal. Alhamdulillahi. Nak tebal nak tipis simple. Kalau ha biasa you sebut, you tak payah put effort. Normal je kita kan buat hello. Gitu kan. Cuma yang pedas baru you kena ada Effort put more sikit. effort. Jadi bila alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ain pun orang tanya kat mana terletak Ain tu? Di mana saya terletaknya? Terletak sebutan Ain. Kekuatannya Ni makhraj sebenarnya. Makhraj. makhraj Jadi pula. setiap huruf tu dia ada dia punya sifat dia. So you tak boleh sembarang. Ain macam mana? Ain dekat you punya sini. Jadi waktu training pun bila you nak train kan, memang you kena tebal kan. Kasih dia habis. Rabbil Alamin. Kalau yang baca laju pula macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia tak dengar tu macam sembunyi-sembunyi. Let's say you baca laju disebabkan you nak mengulang ataupun nak menghafal. Boleh je. Boleh je. Tapi bila you baca tartil dalam solat tak boleh kan? You proper lah. Make sure yang sifat huruf tu clear. Okay. Mungkin dia tak maksimal, tak tapi at least ada sifat dia. Okay. Pace dia tak kisah sangat. Yang penting memberikan hak setiap huruf. Correct. Sifatul huruf tu you beri hak kepada every huruf. Dia punya sifat dia. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama je. Sama sih. Bunyi dia sama. Melaju. Speed dia macam adjust macam Cantik. So bila dalam solat ada orang kadang baca laju.
Kalau kita tengok dekat Masjidil Haram, diorang baca dengan Tariq Al-Jazari, Ibnul Jazari. Diorang tak ikut Syatibiyah. So diorang baca laju. 4 harakat jadi 2. Semua dua. Jadi bila diorang baca semua macam alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna. Kita baca panjang, diorang baca pendek. So depends on apa yang kita bacalah. So as long as you tahu apa yang you baca dari sudut sebutan dan sebagainya, itu cakap tadi macam you tahu tebal tipisnya tu kan. Dah nampak ilmu dia di situ. Tafsir dia pula alhamdulillah. Okay, kalau tafsir is another step lah kan. So macam bila you baca, kalau you faham lagi baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kan? Cuma kenapa bila kita baca Quran ni kita bukan tak digalakkan. Maknanya you tak perlu nak tunggu you faham untuk baca. Understand. Faham tak? You tak perlu nak aku faham benda ni baru aku baca. Cuma it's a added thing lah that you faham, Yes, then you akan nikmati lebih betul. lah level dia kan. Ar-Rahmanir Rahim. Ni ayat ketiga lebih kurang macam yang first lah. Lebih kurang macam first tadi kan. Ar-Rahmanir Rahim. Ra yang baris depan tu tebal lah. Make sure dia Ar-Rah. So bertemu dengan ha. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Lepas tu ma dia pula. Tadi kita tak sentuh. Ma dia bukan sebut ma. Kita dengar orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma. Jadi instead of Ar-Rahma, kita baca Ar-Rahma. Ar-Rahmanir Rahim. Dia antara ma dengan me gitu. Ma. Buka sikit. Okay. Ma, buka. Ar-Rahmanir Rahim. Sama juga dengan ayat seterusnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi bila kita tahu, kita nampak tau. Ma bila baris atas macam mana? Maliki. Yau. Semua sifat dia keluar. Seketul-seketul. Itu yang kita nak Okay, dari ki dia ki Maliki Yau. Maliki silent silent. Tak dia hidup. Okay. Maliki. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka. Ini agak kadang-kadang ada banyak orang. Iyyaka. Ini very betul-betul lah. very apa ni orang kata sensitif sebab kita tengok kat iya tu dia bersabdu. Okay. So bila Allah sebut iyyaka tu iyyaka jangan sekali-sekali kan kita. Allah sebut iyyaka dalam bahasa Arab ni kira macam jangan. Hanya kepada hanya kepada aku gitulah. Okay. Jangan sekali-sekali kita buat melainkan untuk Allah. So bila kita baca ingat sabdu, asal sabdu tu dia adalah 2 huruf. Okay. So bila kita nampak ya tu bersabdu, asalnya adalah 2 ya di situ. Satu ya mati, satu ya hidup. Jadi matikan dulu. Hidupkan. Jadi macam alif dengan ya tu nak kena sambung ada 2 bunyian lah. Bunyi. dia macam abba kan. Yes. Abba. So Okay. ab dulu, sebab Ba dulu. abba. So in this case is iya. Correct. Iya. Jadi you pecahkan. Pecahkan ya dia. Kalau you tengok sabdu tu 1 huruf. Lepas tu ada sabdu kat atas. Tapi bila bersabdu maksudnya matinya ya tu pada awal dia. Iyyaka. Sebab ada orang kena baca Iyyaka na'budu wa iyyaka, tak ada sabdu. Jadi situ you kena lenggok dia. kena masukkan 2 huruf di situ. Iyyaka ada qurra lagi dia orang betul-betul emphasize kat benda tu. tekan lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 kali tu mati nampak mati kan. Cuma you tak boleh pause kat situ. Ya. Jadi sakta. You sambung cuma nampakkan yang ni sabdu. Tekan dia tu lah. Iyyaka. Try bye. apa? Try. Iyyaka na'budu wa alamak salah. Betul. Okey, boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes. So nari on Jadi roll lah. Masya Allah tabarakallah. Wonderful apa? Alhamdulillah. Dengar building tu macam nak pecah. banyak dosa. Masih terang belum hujan. Okay, next. Okay. Ihdinas sirat. Salah ni biasa kat mana orang buat? Ihdinas orang kadang Saya ingat dia baca ataupun kadang dia termasukkan hak tu pun dia hidupkan. Ihdinas dia hidupkan. Macam kepala-kepala gitu lah. Jadi hak tu mati.
Bass tu mati. Okay. Dia sukun lah. Sepatutnya Cuma ada kadang-kadang orang terbawa. Kononnya nak jadi kong kan. Ya. Ihdinas. Alamak. Ihdinas. Contoh lah. Rasa-rata orang-orang kita tak lah kan. Tapi kita belajar sebab ni pemerhatian kita. Kita melihat ada juga orang buat gitu. Jadi instead of you baca ihdinas, baris bawah tu tipiskan. Make sure jangan Jadi my father selalu ingat guys, kalau ikut bahasa Arab ni macam huruf ba baris bawah, ingat huruf B. Okay. Jadi kadang orang tak tahu kan. Macam mana nak tertipiskan ni ustaz? Ba B. Jangan B. 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 Sama juga dengan I. U. Kalau saya macam Jawa-Jawa sikit. I U. Ya, tu bila kita train kita ni. Walaupun dalam solat kadang-kadang you tak dapat 100%, tapi at least 70% of your training. So instead ihdinas, cuma dah lama-lama benda tu dah jadi normal. Jadi kita baca matikan hak tu. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang bila you hidupkan sukun dia tu pun jadi isu. Macam jadi baca ihdinas. Ihdinas sirat. Matikan terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, baris atas bertemu dengan sad. Sad tebal. Ihdinas, nampak masuk. Betul. Ihdinas. Best. I suka ayat-ayat yang kena mengena dengan sad. Itu masalah kadang-kadang ayat ni ada sad, ada qaf. Yes. Pasal awalnya tu so nampak macam tebal. I pernah dengar orang semangat kan, ihdinas siratal mustaqim. Dia terbawa. Terbawa. Dia terbawa. So apa yang I boleh pecahkan kat sini is nun ihdina. Dia baris atas dia tipis. Ihdinas. Kira 50-50. Tipis dengan tebal. Okay. Ihdinas. Ini kena fleksibel lah. Jadi kena relaxkan badan sini baca. Kalau stiff kan boleh. Sebab kita tak perlukan sok tu tebal sangat pun. Ihdinas, banyak kerja. Ihdinas as long as sod dia muncung. Ihdinas siratal ra ta semua sama. Ihdinas siratal semua tebal tu. baru tipis balik. Macam ada melodi Mustaqim. Tu pun very important sebab qaf dengan kaf orang salah. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Jadi tebalkan qaf dengan ka. Ka keluar. K Qaf dengan atas. Q lah. K dengan Q kan. Kalau huruf alfabet. Ihdinas siratal mustaqim. Qa. Ingat qaf tu. Mana tebalkan sikit. Qa bukan ka Siratal. Try bye. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Sikit lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Bila you bawa ni you boleh try to macam pecahkan semua dengan ihdinas siratal nampak semua ada keluar. Kalau dia jangan segan-segan lah. Jadi you boleh pecahkan. Ya, pasal depan kamera mesti segan. Segan lah. Cuba off kamera baru boleh. Jom kita. Okay, last lepas tu siratal sod juga siratal ladzina an'amta alaihim. Ini time budak-budak amta tu. Ini time budak-budak ni amta. Itu sama kan. Ada ain juga. Amta. Okay, sekali Ustaz pecahkan tu. Siratal ta dah tebal kan. Ra dah tebal. Si tebal juga. Siratal ladzi tipis. Ladzina an'am tebal pula ain dia tu. Anda izhar dulu tu. An'amta alaihim. Okay, try bye. Siratal ladzina an'am. Okay, boleh. Betul. Siratal ladzina tebalkan sikit. Siratal ladzina an'amta alaihim.
kira you Rasa baca, macam ada salah tau, tapi tak tahu. tak. Betul. Okay. Itu kira bacaan dalam solat, dia bukan mestinya mulut you kena tunjuk. As long as dia keluar, Bunyi dia tu kira jadi. okey. Ya, tapi I rasa ni macam test. Jadi pressure. Betul. Betul lah, pressure sih. Because ada imam yang akan bawa dengan mulut dia sekali. Siratal ladzina berat dalam solat penat. Okay. Jadi I pun akan choose siratal ladzina an'amta alaihim. Very soothing and relax. Relax. Bila you ringankan bacaan you boleh go jauh. 8-10 rakaat tak ada apa-apa. Lagi satu, bila kita dalam solat, kita nak orang rasa ketenangan. Bukan rasa Quran tu berat. Siratal ladzina an'amta alaihim, kan? With all due respect lah, ada orang baca macam gitu. Tapi for me, untuk I tak enjoy dengan bacaan macam gitu. The listening experience. Tak, mungkin setengah-setengah orang tak ada mic, jadi orang nak kena kuatkan suara orang. Apa Pasal pun jemaah lah. ramai kan, Betul. kaum keluarga ramai kan. Apa pun dia punya sebab. Masing-masing ada cara masing-masing kan. Tapi at the end of the day, Quran ni bila you bawa secara ringan dalam solat, Lagi sedap as long as sifat huruf tu jaga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, keluar semua. Senang Yang last tu Ghairil Maghdubi. Ini agak Because apa payah tau, sikit. one of the things that I find out dalam bila I jadi imam, you perlukan stamina, betul tak? Betul. So bila you baca dengan banyak pergerakan mulut, you akan penat stamina, dengan you akan banyak ambil nafas. So bila you minimizekan you punya pergerakan mulut, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, kita masuk pada ghairi kan? Gha tebal, ghairi. Ra tartib kan? Baris bawah tipis. Ghairil. Kadang orang terbawa ghairil kan. Jadi ingat macam mana you nak tipiskan seterusnya ayat tu dengan mentipiskan ya tu first. Okay. Nampak terus dah buka. Ghairil. Dah prepare dah kan? Dia dah prepare. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Him tu dah dapat tu, dah tak ada him lagi. Tadi him. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak tak? Kita dah pecahkan dia punya sifat dia. Boleh Okay, lagi sekali bye. Alamak. Boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang part last ni pun berapa second tu nak jaga? Itu last kira dia adalah di antara yang terpanjang. Okay. Dia mad lazim musaqqal. Mad lazim Kalimi musaqqal. Dia banyak kenapa you tengok kenapa waladdallin tu dia mad lazim satu, biasa mad lazim 5-6 harakat, betul tak? 4-5 harakat kita letak. Cuma ada mukhaffaf, ada musaqqal. Dia ada ringan, dia ada tebal. Bila berlaku bila dia berlaku jadi berat, bila ada sabdu. Okay. Sebab tu kita tengok waladdall. Itu yang orang terlupa. Lam tu bersabdu. Jadi bila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdall, matkan dia dulu. Tapi halfway through you pay mat tu, you dah masukkan lam dia. Because lam tu sabdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni nafas smooth gila Nafas pun kena jaga sah. Ya, nafas, yes. So yang last tu kita tak, kadang orang bawa usla, orang bawa wasal daripada first, laju alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bila part last tu you ambil ghairil maghdubi, tarik nafas sikit saya dah panjang. Saya bila dekat pertengahan tu nak kena curi curi nafas kena pandai. So jangan kelang kabut lah. I rasa penyanyi-penyanyi mesti pandai bab ni Of course, di Macam part of vocal punya benda lah. Training So the less you ambil nafas dalam bacaan you. So kadang-kadang orang tanya, ustaz bila you ambil nafas tak nampak pun dalam video macam ghairil kan. Yes. So actually tengah-tengah kita baca tu nafas tengah ada. Apa ni bila kita baca misal kata maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tengah-tengahin masuk nampak. Dia macam orang swimming tak nampak bagian nafas tapi very subtle. very effective. Yes. Jadi bila you baca last tu jadi tak perlu you nak macam
Ghairil maghdubi. Itu pun benda yang very important. Syari Okay lah, ghairil maghdubi. Try lah dari tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya-Allah. Ui, dahsyat ah. Come on. Kau malu gila saya antara dua. Kau bola. Ni imam dah fight. Kalau kita expected untuk baca betul. You kalau buat kira memang impressive. But for me, first impression by baca. Dah bagus dah. Actually dah banyak benda you dah tahu. Cuma bila you dah tahu susunan dia ghain kat mana, then you will know. Added value you will lah. know. Actually macam mana saya tadi baca apa ni ghairil, ada orang baca ghai. Dia salah. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak maksud dia? Ada setengah-setengah macam kan. Kalau ada orang kadang dia tukar lagu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau you nak settle ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hui. Masuk terus. Ini solid Faddal. Tak boleh lah. Kau dah pilih dolin. Kau best Okay. Itu sabdu dia yang kita nak tunjukkan. Wish. Why Al-Fatihah must be the surah that kita baca first? Siapa yang cakap wajib? Okay. Must be Fatihah then followed by surah-surah yang lain. Okay, obviously kita tahu Fatihah memang kita baca satu hari lebih daripada 10 kali 17 kali to be exact lah So mesti ada speciality dia apa. Betul. Kenapa dalam banyak-banyak surah Al-Fatihah? Firstly, okay, any hukum yang kita buat ataupun any benda yang kita disuruh dan sebagainya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Nabi sampaikan, everything yang Nabi sebut adalah wahyu. Ini apa Nabi Allah kata dalam Quran, hiya illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebutkan tu semua adalah daripada Allah SWT. So bila kita cakap pasal surah Fatihah, kenapa dalam banyak-banyak surah Allah pilih suratul Fatihah? Firstly, surah Fatihah ni dia ada nama lain. Okay. Nama yang lain satu dipanggil sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab. Maksudnya mak. Mak untuk segala kitab. Al-Kitab isi Al-Quran lah, ataupun dipanggil Ummul Quran. Ummul Quran maknanya dia adalah the mother of all surah lah. Okay. The mother of all surah. So bila Nabi SAW sebut dalam hadis tentang kelebihan surah Al-Fatihah ni. So surah Fatihah ni kenapa dipilih di antara surah yang paling important dalam salat? Seperti mana tadi Ustaz Taufik cakap pun, surah Fatihah ni Nabi kata la salata liman lam yaqra'ul Fatihah. Solat tu tak diterima melainkan kena ada Fatihah kat dalam dia. So kenapa surah Fatihah? So surah Fatihah ni dia merangkumi beberapa aspek ataupun main points yang menyeluruh, yang kira dia cover the whole aspect of Al-Quran tu sendiri. Okay. Kalau dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang sab'an minal mathani wal Quran al-azim. Sab'an minal mathani wal Quran al-azim. Ada ulama kata sab' minal mathani itu adalah surah Fatihah. Maknanya 7 perumpamaan, 7 gambaran yang disebutkan dalam seluruh Al-Quran semua ada dalam surah Fatihah. Okay. So macam mana dia boleh menjadi di antara surah yang ataupun dia antara surah yang paling important atau surah yang perlu dibaca dalam solat adalah Nabi suruh kita. Sebab Nabi tahu di sebalik surah Fatihah ni merangkumi apa yang kita perlu dalam solat tu. Contohnya dari sudut akidah, tauhid, dari sudut keimanan kita. Kita tengok, kalau kita tengok balik pada tafsir, first kali kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita masuk pada iyyaka na'bud. Jangan sekali-kali kau menyembah melainkan Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in. Jangan sekali kau meminta pertolongan melainkan Allah SWT. Ihdinas siratal, kita minta Allah untuk memberi kita hidayah, jalan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang di mana kau meridai, yang kau memberi nikmat kepada orang-orang ini. Cantik. Jadi dia ni punya susunan yang you perlu dalam every solat. Bila you start off, macam kita start off every speech dia ada muqaddimah. So dalam solat pun dia ada the best muqaddimah, which is suratul Fatihah. Seolah-olah the entirety of Quran, message dia tu boleh didapati di dalam Al-Fatihah. Correct. Dan seterusnya Nabi kata
faqra'u ma tayassara min. Apa yang kau rasa kau mampu baca daripada seterusnya dia selepas surah Fatihah kau bacalah. Tapi Fatihah tu dia adalah tunggaknya solat. Tunggak bahasa dia. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Wah, very bad. Syok ni episod Mudah-mudahan kita boleh ke surah An-Nas dan banyak lagi surah kita boleh share. Surah lah yang pendek-pendek. Kalau panjang Baqarah mau 3 jam Apa 3 jam? 3 hari. 3 hari Alhamdulillah. Okay. Inilah episod kami dan do catch us in the next episode. Assalamualaikum. Salam.